Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, yang dihormati panel-panel jemputan dan mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian. Okay, saya Ahmad Amirul Azizi bin Azmi, selaku moderator anda untuk webinar kali inilah. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT lah kita dapat bersama-sama malam ini untuk hadir ke satu webinar yang cukup menarik lah. Di bawah kursus Seminar Refleksi Latihan Mengajar KPR 3012. Jadi tajuk untuk webinar kita pada malam ini adalah penggunaan aplikasi WordWall dalam PDPR Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 2 yang memfokuskan kepada bab 5 lah. Sebelum itu sudi saya memperkenalkan panel-panel jemputan kita. Panel pertama kita ialah saudari Nur Hidayatul Aini binti Nasharuddin. Seterusnya panel kedua Siti Nuaida binti Mak Rashid. Panel ketiga Ikhwan Munzir bin Zulkifli, dan panel terakhir kita iaitu Nurul Syahira binti Samsuddin. Kesemua panel-panel kita ini merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah dengan kepujianlah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mereka ni telah menjalani praktikal mereka lah, iaitu latihan mengajar dan mempunyai pengalaman dalam menggunakan aplikasi WordWall di sekolah masing-masing. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, suka saya ingatkan kepada hadirat sekalian untuk menutup atau memutekan mikrofon anda bagi memberi peluang dan ruang untuk panel-panel kita untuk menerangkan idea dan hujahan mereka dengan lancar. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian tidak perlu bimbanglah kerana saya akan membuka sesi soal jawab di akhir webinar kita. Anda semua boleh menanyakanlah soalan kepada panel kita bagi merungkaikan kekhusutan yang anda hadapilah, insya-Allah. Berbalik semula kepada topik kita pada hari ini. Kita telah sedia maklumlah bahawa negara kita ni telah dilanda dengan wabak coronavirus ataupun COVID-19 lah, yang menyebabkan pembelajaran atas talian ataupun di rumah lah. Dalam singkatannya PDPR terpaksa dilaksanakan pada tahun 2020. Sejak wabak ini melanda negara kita, kita sudah beberapa kalilah sekolah terpaksa melaksanakan pembelajaran atas talian. Pembelajaran ini baguslah kerana memberi pendedahan kepada guru dan pelajar mengenai pembelajaran atas talian. Walau bagaimanapun, salah satu isu yang timbul ialah masalah motivasi murid sekolah lah yang semakin menurun disebabkan oleh suasana pembelajaran di rumah. Lebih-lebih lagi melibatkan subjek yang tidak digemari lah, seperti subjek sejarah. Kerana subjek sejarah ini melibatkan fakta yang banyak. Jadi antara langkah yang dilakukan oleh para guru dalam meningkatkan motivasi mereka adalah melalui penggunaan aplikasi WordWall lah. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkanlah kepada panel-panel kita ni untuk menerangkan mengenai aplikasi WordWall ni. Jadi saya akan pergi ke panel pertama dahululah. Okey, saudari Aini, boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okey. Saudari Aini, melalui pengalaman saudari menggunakan WordWall di sekolah lah, boleh tak saudari ceritakan macam mana pelaksanaan WordWall ini dalam PDPR? Dipersilakan saudari. Okey. Terima kasih saudara moderator, saudara Amirul Azizi. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudara moderator tentang bagaimanakah pelaksanaan umum inovasi terhadap aplikasi WordWall tu. Seperti yang kita sedia maklum lah, WordWall ni dia adalah satu aplikasi yang sangat menarik pada masa kini, di mana khususnya sebagai sebuah aplikasi yang untuk sumber belajar, media, dan boleh digunakan juga sebagai alat penilaian yang memudahkan bagi pelajar. Jadi penggunaan WordWall ni bukan semata-mata berfokus kepada subjek sejarah saja,
tetapi dia sesuai juga untuk semua mata pelajaran dan ia memberi manfaat lah kepada guru dan juga pelajar itu sendiri. Jadi penggunaan word wall ni bagi guru secara umumnya dia memberikan pembelajaran tu lebih bermakna, di mana proses PDP atau PDPR ni akan berjalan dengan lebih lancar lah dan mudah diikuti oleh pelajar. Jadi dalam penggunaan aplikasi word wall ni guru juga boleh menjadikan word wall ni sebagai alat pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD lah. Contohnya sebagai saya sebagai guru yang pernah berpraktikal di sekolah, saya selalu menjadikan word wall ni sebagai tugasan tambahan, di mana saya gunakan semasa di dalam kelas. Jadi tak lupa juga word wall ni dia sangat mesra kepada pelajar, kerana dengan penggunaan aplikasi word wall ni dia dapat meningkatkan lagi minat dan pelibatan yang aktif lah kepada pelajar. Kenapa saya kata dia aktif? Sebab kita sedia maklum word wall ni dia lebih kepada permainan kan. Jadi dia memerlukan ketelitian atau kepantasan untuk pelajar tu menjawab. Kerana word wall ni ada timing dia. Kita perlu setkan masa untuk sesuatu aktiviti tu lah. Jadi tak dinafikan game word wall ni dia memudahkan lagi pelajar memahami sesuatu topik tu melalui aktiviti permainan tersebut. Jadi untuk pengetahuan semua, apa yang lebih menariknya lagi word wall ni dia ada 18 jenis template atau permainan yang disediakan dalam aplikasi ni. Jadi saya hanya menceritakan secara keseluruhan lah contohnya match up, random wheel dan lain-lain jenis lagi. Jadi untuk cara penggunaan dan penerangan yang lebih lanjut akan diterangkan lebih lanjut oleh panel yang ketiga. Jadi saya berhenti sampai di sini saja. Terima kasih kembali kepada moderator Saudara Amirul Azizi. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Aini untuk perkongsian sebentar tadi. Okey, antara perkara yang saudari tekankan tadi adalah word wall ni boleh dijadikan sebagai alat penilaian dan memudahkanlah pelajar untuk mempelajari bukan sahaja subjek sejarah, malah semua subjek lah. Okey, saya juga ada mendengar tadi bahawa word wall ni terdapat 18 template je. Ya, betul. Jadi banyaklah yang boleh digunakan menggunakan word wall ni. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi kepada panel kedua iaitu saudari Aida. Okey, saudari Aida. Terima kasih saudara moderator Amirul. Sekarang saya akan mengulas terlebih sedikit mengenai kelebihan aplikasi word wall. Okey, boleh dengar ke? Boleh. Okey, untuk tujuan yang pertama ialah menyeronokkan dan menarik. Okey, aplikasi word ini menyeronokkan kerana di dalamnya terdapat unsur-unsur permainan yang menarik dan kreatif yang boleh dimainkan oleh pelajar. Di samping mereka juga dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan tajuk yang dipelajari mereka. Dan aplikasi ini juga senang untuk diakses. Okay, dengan itu murid tidak bosan untuk terus melibatkan diri dalam kelas sejarah. Okay, untuk kelebihan kedua ialah meningkatkan motivasi. Penggunaan aplikasi di dalam PDPR ini telah meningkatkan motivasi pelajar. Ini terbukti melalui pelibatan mereka yang semakin ramai di dalam kelas PDPR sejarah. Dan saya lihat juga mereka lebih bersemangat untuk terus berusaha bersungguh-sungguh ketika melaksanakan aktiviti ini. Untuk kelebihan ketiga ialah meningkatkan daya ingatan. Aplikasi ini berjaya meningkatkan daya ingatan pelajar berkaitan dengan topik yang telah dipelajari mereka. Ini kerana aktiviti kuis yang disediakan mudah untuk difahami oleh pelajar. Dan justru itu ia sangat bantu pelajar untuk hafal dan mengingat fakta dan peristiwa sejarah dengan mudah dan cepat. Okay, rasanya itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih, saya serahkan kepada moderator.
Okey, terima kasih kepada saudari Aida untuk penerangan sebentar tadi. Okey, jadi saudari Aida telah tekankanlah bahawa terdapat 4 lah kelebihan word wall ni. Okey. Okey, jadi antara kelebihan word wall yang dinyatakan oleh saudari Aida ni adalah dapat meningkatkan ingatan pelajar lah terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Okey, sebagai contohnya subjek sejarah lah. Okey. Okey, seterusnya okey, kita okey, Okey ke? Line okey ke? sekejap. Okey, kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian, okey, sekiranya saudara dan saudari sekalian mempunyai persoalan yang ingin diajukan, okey, boleh kemukakanlah dalam ruangan chat terlebih dahulu. Okey, pada sesi jawab nanti saya akan ajukanlah soalan anda kepada panel-panel kita. Okey, seterusnya kita beralih kepada panel yang ketiga lah, iaitu saudara Ikhwan. Okey, saudara Ikhwan boleh dengar ke? Boleh. Okey. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, okey, apakah inovasi yang saudara rasa boleh dilakukan terhadap aplikasi ini untuk pengajaran murid tingkatan 2, iaitu untuk bab 5. Okey, seperti saya sedia maklum, bab 5 ni melibatkan topik Kesultanan Melaka kan? Ya, betul. Okey, jadi boleh tak saudara ceritakan sedikit inovasi tersebut supaya kami lebih jelas dalam pelaksanaan tersebut? Okey, dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya selaku panel ketiga, okey, akan menunjukkan ni lah, okey, macam mana nak orang kata basic, okey, basic untuk kita mendaftar ni lah, okey, account wall. Okey, kalau yang pertama kalau kita tengok, okey, kalau yang pertama para hadirin, okey, saya yakin mesti ada yang pernah guna template ni pernah guna permainan ni waktu ketika latihan mengajar. Okey, jadi saya malam ni nak terangkan sedikit lagi. Okey, baik. Cumanya kalau kita buat di cara yang Google macam biasalah, okey, kita cari inilah Google wordwall.net, okey, dan kita tekanlah. Lepas tu apabila kita nampak, maka akan muncullah, okey, halaman utama ni. Okey, halaman utama. Okey. Okey, nampak dari segi ni kita tengok adalah template, okey, berapa template, 18 template seperti yang diterangkan oleh panel yang pertama tadi, iaitu saudari Aini, okey, tentang template word wall yang ada. Okey, jadi permulaannya, okey, sebelum kita nak daftar, kita kena tahulah had game ni macam mana. Okey, jadi seperti yang kita tahu, okey, semua aplikasi berbayar kan, ada yang free, kalau yang percuma tu mungkin sedikit. Okey, jadi word wall ni free percuma hanya untuk 5 game sahaja. Okey, 5 game. Manakala untuk 5 game dan ke atas kena bayarlah RM10 sebulan. Okey, manakala RM15 pula ke atas hanya untuk bolehlah lebih lagi juga. Okey, cumanya banyak template lagi lah kalau untuk yang 15 ni. Cumanya kalau nak selamatlah, triknya selalunya ada juga guru-guru yang menggunakan lebih daripada 5 permainan dengan syarat dia kena guna email yang berlainan. Okey, sebagai contohnya lah. Okey, itu dia punya inilah trik. Okey, macam mana nak guna lebih pada 5, jadi kena gunalah akaun yang berasingan. Okey, itu maksudnya. Okey, baik. Untuk nak permulaan bagi yang tak ada akaun ni, okey, macam biasalah, sign up. Okey, sign up akan masuklah email, password dan tentukan. Macam ni kalau macam saya ni dah limit, maknanya saya dah ada akaun. Jadi kalau dah ada akaun tu, macam biasalah, okey, akan terus login. Okey, akan terus masuk je. Jadi gunakan password yang ada, nampak. Macam saya kat sini ada 3 password. Okey, ada 3 username lah ataupun 3 akaun. Tetapi untuk subjek lain-lain lah. Okey, saya pernah guna sebelum ni dalam latihan mengajar. Jadi saya buat lebih pada 5, jadi terpaksalah guna 2 email yang berlainan. Okey, untuk malam ni saya guna 1 je. Okey, ini email yang ketiga. Okey, jadi macam biasalah bila dah masuk tu kita akan jumpalah. Okey, kalau yang bagi yang belum daftar tu macam biasalah. Okey, macam biasa dia akan jumpalah satu untuk bermula game tu kita kena create activity lah. Okey, kena create activity. Okey, kalau create activity
hadirin sekalian boleh pilih lah yang mana nak guna template yang mana, sama ada quiz. Kalau macam saya lebih suka guna make chess ni. Sebab apa? Menarik. Okey, make chess ni menarik. Okey, baik. Dari segi nak bina soalan pula, okey, lepas tu kita dah nak bina soalan macam biasalah. Contohnya malam topik 5.1 tentang kumpulan saya lah, tentang 5.1 Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini untuk tajuk dari atas lah. Okey, tajuk. Okey, kalau soalan, kita lah soalan apa? Okey, soalan. Okey, ini dari segi carian jawapan. Okey, carian jawapan contohnya ini salah. Okey. Contohnya kalau nak pilih yang mana? Okay, contohnya B ni betul. Kita akan klik dekat sini. Okey. Manakala selepas selesai, okey, boleh tekan done lah ataupun dipanggil selesai. Itu antaranya contohnya. Okey, aktiviti. Okey, apabila selesai maka akan jadi macam inilah. Okey, akan jadi okey, dah selesai akan jadi nampak game macam ni. Okey. Okey, nampak. Okey, jadi sebelum nak mulakan game tu, jadi bolehlah kita create dia punya format macam mana nak guna, sama ada count up, okey, ataupun countdown. Okey, kita set masa berapa. Okey, live dia berapa kan, nyawa. Okey, kesusahan. Selalunya kalau saya guna dalam kelas saya, waktu praktikal saya akan guna tahapnya kesederhana sikit lah bagi dia orang agak mencabar lah berfikir. Lepas tu bila kita sudah edit, jadi apply to activity lah. Okey, apply to activity. Okey, jadi dah mula, maka kita akan nampak lah lebih kurang dia macam ni. Kan, sebagai contohnya soalan apa? Okey, bilakah Kesultanan Melayu Melaka diasaskan? Jadi ni sebagai contohnya lah. Maksudnya dia ini macam susah sikit level dia. Jadi kita tengoklah berapa. Contohnya sekiranya kalau terlanggar dia akan jadi. Jadi kurang 2 lah. Itu sebagai contoh. Kan? Okey, kalau dia pilihkan jawapan yang betul, nampak dia akan betul lah. Okey, macam tu. Okey, okey, lepas tu soalan yang kedua pula. Okey, soalan terakhir. Sebab saya buat contoh ni sebagai game saja. Okey, ini antara contohnya. Kan, okey, sebagai contohnya kalau dah disalah, kan? Okey, sebagai contohnya siapakah Kesultanan Melaka? Kalau salah dia akan keluarlah macam ni. Salah. Okey, jadi kena betulkan. Okey, kita akan carilah siapa dia. Dia dah kejar ni. Okey, dia akan kejar, nampak? Ni level susah ni. Okey, kalau betul, dia akan betul lah siapakah pengasas Kesultanan Melaka. Okey, dan yang terakhir, okey, kalau guru yang nak melihat murid yang menjawab, sebagai contohnya kalau kuis lah, okey. Boleh suruhlah murid mengisi nama mereka. Okey, mengisi nama. Jadi kita akan tahulah berapa mereka jawab. Berapa lama mereka akan jawab sebagai contohnya. Okey, maka akan keluarlah berapa tempoh masa yang ada. Okey, itu antaranya lah. Okey, dan selain itu juga, okey, kalau macam kita nak jadikan ia sebagai latihan pengukuhan ataupun sebagai ujian juga boleh buat. Okey, nampak? Bila deadline kita buat deadline, okey, jadi start again. Kalau selalunya kalau nak buat ujian ni, kita jangan buat start again lah, sebab kalau buat start again, murid akan buat kali yang kedua dan mereka akan set nama baru. Okey, leaderboard macam biasa tunjuk kan. Okey, ini antaranya enter nama. Okey, dah tekan start. Itu untuk assignment lah. Okey, dan part yang terakhir ialah tentang nak hebahan. Okey, kalau hebahan, okey, kalau hadirin sekalian nak jadikan ia sebagai private, boleh tekan sebagai private. Kalau sebagai privacy, boleh tekan sebagai privacy, dan juga link yang ada ni boleh kita sebarkan kepada murid lah, okey, sebagai untuk latihan mereka ataupun sebagai ujian pengukuhan untuk mereka. Okey, baik. Setakat ni boleh ke, jelas ke? Jelas. Okey, alhamdulillah. Nampaknya itu je untuk saya, untuk tajuk saya lah. Okey, iaitu langkah-langkah penggunaan inovasi. Okey, saya serahkan kembali kepada ni moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Ikhwan untuk penerangan tadi mengenai cara-cara inovasi WordWall ini dijalankan. Okey. Okey, disebabkan masa yang telah suntuk, okey, kita beralih pula kepada panel yang terakhir ialah iaitu saudari Syahira. Okey, jadi tidak ada manusia yang sempurna lah pada hari ini. Okey, sama juga seperti aplikasi yang mana telah dicipta oleh manusia. Okey.
Jadi okey saudari, melalui pengalaman saudari ini, terdapatkah kelemahan ataupun kekurangan semasa menggunakan aplikasi ini semasa melalui latihan mengajar saudari yang terdahulu? Okey, silakan saudari. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih untuk soalan tu sebab biasanya kalau kita cerita pasal aplikasi ke apa bahan bantu mengajar dia, kita akan fokus kepada kelebihan lah kan. Tapi macam biasa betul kata moderator tu, kesempurnaan tu hanya milik Tuhan yang satu lah. Okey, jadi kita ni aplikasi ini pun dibuat daripada manusia. Manusia pun memang tak sempurna, apatah lagi aplikasi tu. Tapi kita boleh tengok dekat sini, saya boleh nyatakanlah beberapa kelemahan aplikasi ini. Dia bukan kelemahan yang sampai kita tak boleh guna langsung. Mungkin ada sedikit lah mengganggu kita punya pembelajaran. Macam tu. Okay. Untuk yang pertama, kelemahan yang pertama aplikasi WordWall ini, kita tak boleh, kita sebagai guru pun kita tahu, kita tak boleh pukul sama rata. Contohnya ada pelajar yang duduk di bandar dan ada pelajar juga yang duduk di luar bandar. Mungkin pelajar yang duduk di bandar itu sudah didedahkan dengan internet, dah ada apa orang panggil wifi lah, streaming lah, macam-macam lah. Unify pun ada sekarang. Dia punya kelajuan tu tahap maksima lah kan. Jadi tapi kita kena tengok juga, kita kena rungkai juga kesusahan yang dialami oleh pelajar-pelajar kita yang berada di luar kawasan lah, luar bandar. Saya sendiri pernah menjalani praktikal di kawasan luar bandar, iaitu di kawasan Felda, yang mana pelajar pun dalam kelas tu hanya 15 orang. Kalau saya buat Google Meet, dalam 15 tu mungkin dalam 5 orang je boleh masuk. Kadang 3 orang, kadang 5 orang. Tapi effort diorang nak masuk tu kita kena pujilah. Contohnya aplikasi WordWall ini sendiri, kalau untuk aktiviti pengukuhan saya akan buat dalam kelas lah. Contohnya saya akan mengajar melalui Telegram lah, sebab yang tu paling mudah kan. Saya tak gunalah Google Meet. Okey, tapi untuk aktiviti pengukuhan saya akan menggunakan aplikasi WordWall ini, tapi saya tak boleh buat dalam kelas. Sebab kalau saya buat dalam kelas, ada yang internet tak jalan lah, apalah. Jadi saya akan bagi masa mungkin dalam sehari atau 2 hari, pelajar boleh jawab sewaktu mereka ada masa lah. Contohnya ada yang pinjam handphone mak ayah, ada yang tak ada data, ada yang pakai data yang asas. Data asas tu maksudnya boleh pakai WhatsApp, tak boleh layari kita punya aplikasi WordWall lah. Tu kelemahan yang pertama, iaitu melalui capaian internet. Okey. Untuk kelemahan yang kedua aplikasi ini, mungkin kelemahan ni kita nampak dekat kita je lah sebagai cikgu praktikal, sebab ni aplikasi ini berbayar. Kita pun pelajar praktikal tak ada lagi gaji, tak ada allowance dan sebagainya kan. Jadi mungkin kelemahan ni lebih kepada kita lah, sebab ia berbayar. Tapi saudara Ikhwan tadi ada menyebut bahawa kita ada trik untuk buat. Tapi jenuh jugalah kan, kalau satu kelas dah pakai 2, 3 tu nak kena buat email lagi, dia agak menyusahkan. Tapi insyaAllah kita selagi ada cara, insyaAllah kita boleh buat. Macam tu lah. Tapi ia agak menyusahkan lah sebab dia ada limit. Sebab tak ada benda yang free dalam dunia ni. Kita pun semua tahu. Memang dia akan tarik dulu kita. Dia akan bagi dulu kita 5 aplikasi tu. 5 percuma tu kan. Dia akan bagi dulu. Dia tarik kita macam seronok-seronok. And then kita kena bayar lah. Sebab kita pakai aplikasi orang. Orang pun jenuh otaknya berfikir macam mana nak menarikkan pelajar ni, nak tarik minat pelajar ni. Jadi kita kena hormat jugalah developer tu, developer aplikasi tu. Okey, untuk yang ketiga ni, saya rasa kelemahan aplikasi WordWall ini sendiri, kalau kita nak buat aktiviti di luar waktu kelas, saya rasa boleh. Sebab dia boleh ada had masa yang tidak akan mengganggu PDPR. Contohnya kita dah buat lesson plan kita ni, kita dah buat untuk aktiviti pengukuhan tu saja, latihan tu saja dalam 20 minit ke 15 minit. Tapi ada yang ada internet masalah lah, ada yang tak boleh connect lah, ada yang tak boleh tulis nama lah. Dia dah makan masa. Okey, kalau untuk aktiviti pengukuhan, selepas waktu PDPR, saya sokong untuk buat WordWall ini. Tapi kalau untuk dalam kelas, benda tu agak sukar untuk dilakukan sekiranya kita berada di kawasan yang luar bandar ataupun kawasan bandar pun ada juga masalah macam tu lah. Okey, apa lagi? Yang terakhir saya rasa
apa kelemahan ni, dia macam mana nak cakap okey, untuk sejarah kita ada kertas 1 dan kertas 2 kan. Melalui template-template ini saya rasakan ia berfokus kepada hanya rumusan-rumusan yang terlampau simple, ringkas. Contohnya kalau Kesultanan Melayu Melaka ni kita nak tengok sejarah dia yang panjang, sebab sejarah ada kertas esei kertas 2 tu. Jadi kalau untuk fokus kertas 1 sebab dia ada aktiviti yang sangat senang untuk macam tahun berapa kita dah boleh ingat sebab kita dah ada game ni kan. Kalau untuk esei, jawapan esei tu pelajar agak susah lah untuk adapt dengan aplikasi yang macam ni sebab dia terlampau ringkas. Saya rasa tu je lah kelemahan, tapi kelemahan-kelemahan tu sudah ditutupi lah sebab kita pun sekarang dalam fasa pandemik ni kita nak tak nak kita kena bergantung juga dengan internet, kita kena move on lah. Kita tak boleh lah macam tahu keburukan ni sikit pun kita dah rasa down untuk bagi ilmu dekat pelajar. Mungkin dengan ni kita dah boleh capai yang cakap pengajaran abad 20 abad 21 tu. InsyaAllah lah. Okay, terima kasih untuk soalan tu moderator. Okey, terima kasih kepada saudari Syahira. Okey, jadi apa yang saya dapat simpulkan bahawa kita perlulah melihat kepada kelebihan aplikasi itu berbanding dengan kelemahan dia. Kerana apa yang kita mahukan adalah kelebihan dia itu sendiri. Okey, jadi seterusnya tanpa membuang masa lagi kita pergi kepada sesi soal jawab. Okey, jadi terdapat 2 soalan lah yang diajukan oleh audiens dan yang saya terima lah. Okey, jadi soalan pertama ditujukan kepada panel yang ketiga iaitu saudara Ikhwan. Okey, saudara Ikhwan, boleh dengar tak? Boleh. Okey, saudara Ikhwan, sejauh manakah penggunaan aplikasi WordWall ini telah membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek sejarah? Okey, silakan. Okey, baik. Pada pendapat saya akan berikan pendapat tentang pengalaman lah saya gunakan sewaktu latihan mengajar. Okey, baik. Berdasarkan saya guna template aplikasi WordWall ni kepada pelajar, mereka menunjukkan satu pencapaian yang positif lah, meningkat berbanding yang sebelum ni. Sebab saya juga masukkan benda ni dalam kajian tindakan saya juga. Okey. Yang mana kalau saya berikan sebelum ini, saya berikan mereka soalan objektif, jadi hanya ada beberapa orang sahaja yang betul dan ada juga yang mencatat kesalahan pada soalan, menjawab salah. Okey, jadi sebagai orang kata kalau nak backup planning tu saya akan buat WordWall, lepas itu barulah saya akan bagi latihan yang kedua. Soalannya hampir sama tetapi alhamdulillah kebanyakan murid yang terlibat berjaya menjawab dengan baik. Jadi pada pendapat saya WordWall ni agak menarik untuk dijadikan sebagai aktiviti tambahan lah ataupun aktiviti luar kelas ataupun kerja rumah murid. Okey, itu je. Okey, terima kasih kepada saudara Ikhwan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, iaitu soalan yang ditujukan kepada panel kedua lah, iaitu saudari Aida. Okey, saudara Aida. Okey, jadi soalan dia, apakah reaksi pelajar mengenai aplikasi WordWall ni semasa anda mengajar lah daripada pengalaman anda? Saudara Aida? Ada. Ada tak saudara Aida ke terkeluar? Okey, saya tukar kepada panel lain lah. Okey, saudari saudari Syahira, okey, boleh terangkan tak reaksi pelajar terhadap aplikasi WordWall ini? Reaksi pelajar tu macam biasalah, kita tahu umur-umur baya pelajar, umur kata 1 sampai 5 ni mereka sukakan game. Mereka dah tak suka, bukan zaman kita dah, bukan macam kita dululah menghadap buku teks dan sebagainya. Tapi pandemik ni mengajar jugalah kita kan. Maknanya kita kena selari lah, kita kena selari dengan mereka. Jadi saya rasa reaksi pelajar waktu musim pandemik ni mereka lebih gemar untuk berada di hadapan
laptop ataupun handphone berbanding dalam kelas sebab aktivitinya lagi menyeluruh. Bukan setakat work wall sahaja, macam-macam aktiviti lagi tapi kena menggunakan internet lah. Internet tu ada sesetengah pelajar masih lagi kena adapt lah tapi saya rasa majoriti pelajar suka. Kita menerima reaksi yang positif daripada pelajar dan juga ibu bapa sebab ibu bapa pun boleh juga tengok sebab kita ada markah kan selepas dia dah jawab tu dekat belakang tu ada markah kan. Jadi ibu bapa pun tahu sebenarnya ni anak aku belajar sebenarnya sebelum ni. Kalau duduk dalam kelas jarang lah kita dapat tengok benda-benda tu kan. Tapi mak ayah pun dapat experience yang sama lah waktu pandemik ni. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Syahira untuk penerangan tadi. Okey. Okey, jika tiada ada soalan lain tak ke tak ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan awal sebab nak beri ruang kepada kumpulan lain. Okey. Jadi berakhirnya sesi soal jawab itu tadi berakhir jugalah webinar kita untuk malam ini. Okey, saya sebagai moderator memohon maaf lah kerana mengambil masa yang lebih lah daripada yang sepatutnya. Okey, dan terima kasih juga kepada panel-panel kita dan hadirat sekalian lah kerana hadir ke dalam webinar kita pada malam ini. Okey, izinkan saya mengakhiri seminar ini dengan serakat pantun lah. Selesai meriah majlis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap dimaafkan. Okey, setakat itu saja daripada saya. Okey, yang baik datang daripada Allah dan yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Salam.